Apa yang baik untuk kita, dia nak lupakan. Jadi bila kita ngapal Quran tu baik, jadi dia nak lupakan dengan berbagai cara. Dimulai dengan cara malas, ya? Dengan cara tak apa, besok tangguh-tangguh, ya? Jadi ringkasnya itu memang salah satu daripada kesan iblis dan syaitan, godaan dia. Jadi kerana itulah kita cuba jauhkan. Mungkin apa ni tidak takut saya takut kalau tidak ada yang bertanya macam mana nak mengelak ini semua, ya, macam mana nak mengelak. Selain daripada ubat tadi, siapa yang memang susah nak menghafal, berubatlah cara saya tadi. Selain daripada itu cuba amalkan. Yang pertama sekali, baca Alam Nasrah sebanyak-banyak. Kalau kita rujuk pada hadis Nabi, 9 kali atau 11 kali satu sisi kita baca bila-bila. Tapi yang selok-eloknya baca terus menerus. Ini saya ajar, ini pengalaman saya, ya. Saya diajar oleh seorang tuan guru sejak umur 9 tahun, 10 tahun itu. Suruh baca Alam Nasrah. Bila saya baca Alam Nasrah ni, bagi saya tak ada masalah belajar, tak ada masalah nak ingat. Saya sebenarnya, ustaz ni, kalau tengok sijil SPM, sijil HSC, tak ada nama sekolah. Sebab apa? Ustaz ambil SPM tu tak belajar, tak ada kelas malam pun tak ada, baca lebih kurang masuk periksa, lulus SPM, bahasa Malaysia 1. Tak belajar. Lepas tu tahun 68 ustaz ambil HSC. Masa itu STP tak ada, boleh masuk kelas 5 ayat. Apa rasanya? Ustaz banyakkan baca Alam Nasrah. Kedua, selawat Nabi, ya? Alam Nasrah, selawat Nabi, dan Qul Huwallahu Ahad, 3. Sekarang ini ustaz rasa semakin tua ingatan. Kalau boleh, semua ini dasarkanlah kepada firman Allah Ta'ala yang saya sebutkan di awal tadi sebagai mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu biqaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apa dia? Allah menegakkan kehidupan orang yang beriman di dunia dan di akhirat biqaulis tsabit. Qaulis tsabit itu dengan kata la ilaha illallah. Banyakkanlah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat perlahan-lahan, tak payah bilang. Ustaz buat perlahan-lahan ni macam ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. 20 minit 1000. Tapi mulailah, katalah 5 minit, lepas tu tambah 6 minit. Nanti akhirnya dah 20 hari, insya-Allah 20 minit, 60 hari insya-Allah boleh 1 jam. Banyakkan zikir, karena Allah tegaskan. Kamu boleh tengok ayat 25, ayat 26 surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha bis sama tu'ti ukuluha kullahinin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ini cerita berkenaan kalimah la ilaha illallah yang kesan baiknya, natijahnya akan kita rasai sepanjang masa dengan izin Allah, ya? Kalau nak syarah ni 1 jam tak habis nanti, ya? Tapi zikirlah banyak la ilaha illallah, ya? Ada satu hadis qudsi, la ilaha illallah hisni wa man qalaha dahala hisni
wa man dahala hisni amina min adzab. La ilaha illallah itu kotaku. Siapa yang mengucapkannya, dia berarti masuk dalam kotaku. Siapa masuk dalam kotaku, dia aman daripada balakku di dunia, aman daripada siksaku di akhirat. Bila kita ucap la ilaha illallah itu berarti kita masuk ke kawasan aman, tenteram. Dasarkanlah 3 bacaan tadi dengan menyebut, dengan bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling sikit pun lepas sembahyang tu buatlah 100 kali. Kalau imam tak buat, imam dah bangun sembahyang, kita bangunlah sembahyang sunat ba'diyah. Lepas itu kita buatlah la ilaha illallah, la ilaha. Sambil jalan balik pergi asrama pun saya fikir boleh beratus. Karena orang yang mengekalkan zikrullah ini di dalam Quran ialah ulul albab. Betul? Ya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi hingga akhir ayat. Inilah orang ulul albab. Kalau kita menjadi orang ulul albab, kita bukan saja berdaya menggunakan akal kita, tapi kita berdaya menggunakan hati. Kita ramai yang menggunakan akal, tapi sedikit yang mampu menggunakan hati. Pasal apa? Kurang berzikir, kurang berzikir. Hati ada, akal di mana? Di sini kan, dekat kepala kan. Ada orang kata akal di kepala. Ada orang kata akal di sini, akal di dada. Tak ada. Akal biasanya dekat kepala, dekat apa yang dinamakan dimag, otak. Tapi hati dekat dada. Jadi kita diberi akal dan hati. Nak menggunakan akal, kita sekolah, kita belajar. Cikgu, ada ustaz, itu akal. Tapi hati, kita nak menggunakan hati ini mesti banyakkan zikrullah. Karena Allah Ta'ala nanti limpahkan daya pada kita dalam hati kita sehingga kita boleh menggunakan hati. Kalau kita boleh menggunakan dua-dua, akal dan hati, insya-Allah bila akal kita sudah tajam, hati kita sudah tajam, kedua-duanya sudah cerah, insya-Allah ini tak ada masalah. Inilah rahsia ulama-ulama dahulu, macam mana mereka boleh menghafal semuanya itu dalam akal mereka, sebenarnya dalam hati. Di bawah hati yang lebih dalam lagi dinamakan sir. Sir itu lubuk hati. Disitulah kata orang sufi, as-sirru litajalliyah. Sir itu tempat kita menyimpan berbagai rahsia ilmu, maklumat. Jadi kalau kita boleh gunakan hati, boleh gunakan sir, itulah yang kita sukar nak lubuk. Kalau di otak saja memang lubuk, kalau di hati insya-Allah tidak. Lebih-lebih lagi hati yang bersih, yang segala-galanya akan terpahat, tersimpan di situ. Saya fikir setakat ini saja, masa dah habis untuk kita. Allah Allah, insya-Allah nanti ada sesi lagi, satu sesi lagi berkenaan apa tu? Berkenaan dengan jodoh saja, macam mana nak cepat dapat jodoh, Jadi setakat ini saja. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.